roti canai satu. Kalau dia Contoh. roti kosong satu, roti Boleh. padat satu. Okey. Letakkan meja. Okey. Pagi-pagi perut sudah lapar. Mari sini anda ambil dah. Tetarik kau, kopi kau, es kosong kau. Dah. Sama. Ya, datang aku jap. Boleh. Dah masuk TikTok ni. Okey. Okay guys, tengok ni. Tapi kau tak split ke dia punya roti canai ni? Aku sama. Kenapa ni? Hello guys, hari ni kita orang ada makan dekat satu kedai roti canai tau. Tapi you guys nak tahu tak apa yang kita jumpa dari roti canai? Kau tunjuk je kat Tijah. Kau tengok ni. Ni tak tahu nak cakap macam mana dah roti canai ni. Dengan kuahnya tak ada. Lepas tu kau tengok dengan ada lipas. Lipas ni guys. Lipas. Roti canai tak berapa nak roti canai ni. So kita orang akan viral kedai yang teruk. Mohon korang semua repost repost ke repost? Repost. Repost. Tak apa, ni memang akan ada dalam video. You guys viralkan tahu sekali. Repost semua Siapa nak ramai-ramai. makan roti macam ni? Ha-ha. Apalah ni. Dia dah pengotor. Ni guys, tengok ni. Kita orang rekod dia. Ni cara pembuatan dia buat roti canai. Kau tengok roti canai jatuh dah ambil balik weh. Ya apalah. Jom kita kena pergi cakap ni. Aneh, ni apa? Ni ada lipas dalam ni. Saya tak tahu. Saya hanya masak saja. Mana Dia tahu boleh tak? saya viralkan tau. Ha? Ada Saya lipas viralkan banyak tau. dalam ni. Jangan Dengan kuahnya begitu. tak adanya. Jangan begitu. Ada makan dekat satu kedai roti canai tau. Tapi you guys nak tahu tak apa yang kita jumpa dari roti canai? Kau tunjuk je kat Tijah. Kotornya kedai ni. Saya perlu report dengan KKM ni. Dengan kuahnya. Aduh, macam mana ini? Kedai sudah viral. Orang balik kampung. Anak ini kat rumah. Assalamualaikum. Awak mengenai restoran ni? Kami dari KKM telah mendapat laporan bahawa restoran Encik tidak mematuhi etika kebersihan restoran. Jadi kami datang hari ini, kami ingin periksa restoran Encik. Okey, sila cek. Puan, ada lipas ni puan. Astagfirullah, apa ni? Puan ada semua ni ke puan? Teruk kedai ni. Tolong ambil gambar. Cek lagi di bawah tu semua. Puan ni tu puan. Ish, banyak tu. Aduh, apa ni? Cek lagi. Siapa ni? Apa ni? Kita boleh kedai makan lah puan. Puan cicak puan. Dah berminggu lagi. Tolong ambil gambar. Okey, baik. Saya rasa kita perlu minta bantuan pihak polis untuk selesaikan kes ni. Baik puan. Hello please, saya pihak KKM ingin melaporkan bahawa terdapat sebuah restoran di UTH Pagoh telah melanggar tata kebersihan permis. Jadi kami ingin membantu tuan untuk menahan pemilik permis bagi tindakan selanjutnya. Saya polis. Encik pihak pemilik kedai ni. Saya rasa Encik lah pemiliknya. Encik seorang juga sini. Saya rasa kedai Encik ni telah melanggar undang-undang kebersihan permis sebab dah melibatkan beberapa mangsa keracunan makanan sebab makanan Encik. Dan ada satu mangsa maut. Jadi saya rasa saya terpaksa tangkap Encik dan kedai Encik terpaksa disita. Encik. Dah cik kena Cik. Mana boleh Cik. Mana boleh macam ni. Cik, sini. Tangan. Jangan Encik. Sini. Tangan. Sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 666. Telah beberapa hari lepas menulis sebuah kedai makan roti canai di UTH Pagoh. Situasi yang
menjijikkan apabila haiwan perosak seperti tikus dan lipas dijumpai di dalam makanan oleh 2 orang influencer. Sedangkan mereka yang memaknai video penemuan tersebut di aplikasi TikTok telah menyebabkan tersebar secara meluas sehingga dilaporkan ke pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengarah Kesihatan Johor, Datuk Dr. Ahmad Albab berkata hingga kini 22 kes sudah menerima rawatan pesakit luar, manakala 27 kes mengalami gejala ringan dan tidak mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan, serta terdapat 1 kes kematian telah direkodkan. Jabatan Kesihatan di Negeri Johor menjalankan operasi ke atas kedai ini bagi membendung sikap pemilik dan pekerja premis yang mengabaikan aspek kesihatan dalam penyediaan makanan. Premis tersebut telah diarahkan tutup selama 14 hari berkuat puasa hari ini susulan tahap kebersihan yang tidak memuaskan. Notis penutupan dikeluarkan bahagian keselamatan dan kualiti makanan PKKM Jabat Kesihatan Daerah Timur Laut itu dilakukan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Berikutan pembahasan itu, Premier terbabit menerima 1 kompas minyak RM1,000 kerana gagal menghantar pekerja bagi mengambil khusus penilaian makanan. 666 akan terus membawakan laporan terkini kita semasa. Dengan itu, kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Tim Peribatan 666. Saya Nur Amira Natasha. Melaporkan. Sejak kebelakangan ini, kes keracunan makanan kerap berlaku di kedai-kedai makan. Isu ini bukanlah isu baharu kerana sebelum ini, kes yang sama juga telah sering dilaporkan. Oleh itu, sebagai manusia yang dijadikan sebagai khalifah oleh Allah di dunia ini, kita perlu prihatin dengan kes keracunan makanan yang hangat dibincangkan ini. Malangnya, masyarakat kita kurang faham akan masalah ini sehinggakan pelbagai usaha untuk membendungnya masih kurang berhasil. Persoalannya di sini, apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah ini? Oleh itu, pelbagai pihak harus bekerjasama memikirkan punca-punca dan usaha-usaha untuk menangani kes keracunan makanan ini. Kes keracunan makanan yang sering berlaku di restoran pada hari ini disebabkan oleh berbagai punca. Antaranya ialah kaedah penyimpanan dan penyediaan makanan yang tidak bersih. Pihak pengusaha restoran tidak memastikan bahan-bahan mentah yang hendak dimasak dicuci sebersih-bersihnya terlebih dahulu. Akibatnya, sayur-sayuran yang dimasak masih lagi mengandungi sisa-sisa racun perosak, manakala bahan-bahan seperti ikan, daging dan ayam pula dicemari oleh bakteria yang berbahaya. Tempat penyediaan makanan yang tidak bersih seperti tempat memasak yang kotor dan udara yang tercemar boleh habuk juga menyebabkan keracunan makanan. Selain itu, minuman dalam tin atau kotak yang mudah basi juga menjadi penyebab berlakunya permasalahan ini jika minuman ini dibiarkan terdedah tanpa disimpan di tempat yang sewajarnya. Pendek kata, penyediaan makanan secara tidak bersih akan menyebabkan kes keracunan makanan berlaku. Disebabkan itu, keadaan persekitaran kedai yang kotor menjadi punca kepada keracunan makanan. Antaranya, kedai yang tidak pernah dibasuh dan terlalu kotor, terutamanya di bahagian tempat memasak. Selain itu, meja makan yang tidak pernah dilap dan masih terdapat tumpuhan makanan yang melekat di atas meja. Seterusnya, makanan yang disediakan pula jarang sekali ditutup atau disimpan di tempat yang lebih sesuai dan bersih. Selanjutnya, kawasan longkang dan persekitaran kedai yang kotor pula menjadi tempat membiarkan serangga pembawa penyakit seperti lalat, lipas dan tikus. Tanpa dikuasai oleh sesiapa, serangga dan haiwan pembawa penyakit ini kemudian akan mensansarkan bahan mentah yang belum dimasak, malah makanan yang telah disediakan sebagai makanan. Sikap pengusaha kedai yang lalai dan tidak mementingkan kebersihan ini akan menyebabkan kes keracunan makanan dalam kalangan masyarakat yang semakin meningkat. Keracunan makanan amat berbahaya dan boleh membawa maut kepada semua individu. Oleh itu, pelbagai usaha perlu diambil untuk menangani masalah ini. Pengusaha-pengusaha kedai makan perlu mematuhi syarat-syarat penyediaan makanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia telah memberikan arahan supaya semua penjual makanan memakai apron dan menggunakan peralatan yang bersih untuk menyediakan makanan. Tetapi, arahan ini sering diabaikan oleh pengusaha dan pekerja. Pengusaha-pengusaha kedai makan harus memastikan makanan dan minuman disimpan dalam keadaan yang bersih. Mereka harus menutup makanan agar tidak terdedah kepada habuk dan lalat. Selain itu, pihak pengusaha harus memastikan dan menjaga kebersihan restoran. Pihak pengusaha perlu sentiasa membersihkan kawasan kedai, terutamanya di bahagian tempat memasak.
Tindakan yang tegas tanpa kompromi harus dikenakan kepada pengusaha-pengusaha yang ingkar kepada arahan tersebut. Selain itu, kita juga disarankan agar mengutamakan kebersihan diri semasa makan di luar. Kita sepatutnya mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan supaya makanan yang dimakan tidak tercemar. Pihak tertentu juga boleh menggalakkan orang awam menjaga kebersihan diri melalui kempen tentang kesihatan diri. Melalui kempen ini, masyarakat boleh diberi kesedaran awal tentang cara pemakanan yang bersih. Mereka juga dapat didedahkan untuk memilih makanan yang bersih serta berkhasiat demi kesihatan diri. Hal ini bukan sahaja dapat mengelakkan kes keracunan makanan, malah dapat memupuk semua generasi tentang kepentingan menjaga kebersihan pemakanan yang berkhasiat. Selanjutnya, pihak pengusaha hendaklah memastikan gerai-gerai makanan yang dibuka sentiasa bersih dan bebas daripada penularan. Di samping memastikan pekerja-pekerja restoran mengutamakan mengikut peraturan pada setiap masa. Pihak pengusaha perlu mengarah pekerja-pekerjanya membersihkan kawasan persekitaran kedai sekiranya kotor. Meja, kerusi dan peralatan yang lain yang digunakan oleh pelanggan untuk makan juga mestilah bersih. Kualiti makanan yang disediakan kepada pelanggan juga perlulah dipantau selalu oleh pihak pengusaha agar tiada makanan yang basi atau tercemar dijual dan dihidangkan kepada pelanggan. Pihak pengusaha harus memastikan pelanggan-pelanggan juga mempunyai tanggungjawab agar tidak membuang sisa-sisa makanan di merata-rata kawasan restoran. Kesimpulannya, keracunan makanan yang berlaku di kedai makan hendaklah dipandang serius oleh pelbagai pihak. Hal ini demikian kerana gerai-gerai ini merupakan tempat yang menjual makanan kepada pembeli yang berdekatan maupun pengunjung luar dan pembeli pula tiada pilihan lain untuk mendapatkan makanan jika hanya terdapat satu kedai makan sahaja di kawasan itu. Kesihatan pelanggan yang datang membeli wajiblah dijaga. Maka sewajarnya, peniaga kedai makan itulah yang akan dipersalahkan apabila berlakunya kes keracunan makanan. Pihak peniaga pula perlulah memantau kedai makan mereka dari semasa ke semasa agar kes keracunan makanan tidak berulang lagi. Janganlah apabila sudah berlaku, barulah hendak beringat. Seperti kata peribahasa ini, sudah terantuk baru tengadah. Tengok ni. Kenapa? Tengoklah you punya Aduh, macam mana ni? Kedai sudah viral. Mau balik kampung. Anak bini kat rumah. serta telah mengakibatkan beberapa mangsa. Mewakili tim penerbitan 666, saya Nur Amira Rasha. Melaporkan